Assalamualaikum, salam marubozu. Apa khabar semua traders dan bakal traders dekat luar sana? Aku doakan korang sentiasa profit setiap hari, insyaAllah. Okay, apa-apa pun, tak kisah you loss ke, you profit ke, you make sure you maintain you punya positive attitude, positive mindset. Okay, dan juga positive heart set. Selalu orang dengar pasal mindset. Okay, kalau korang tak pernah dengar pasal heart set, okay, nak aku buat video, okay, komen kat bawah. Alright guys, selamat datang ke episod ke-9 Maru Mula Trade. Woo! Okay, magic, keluar satu tangan je. Okay guys, right, so dah banyak dah kita go through. Okay, by the way, aku nak tahniah, nak ucapkan tahniah dekat korang. Kalau korang dah follow daripada episod 1 sampai ke episod 9, tahniah sebab korang bersabar tunggu setiap satu episod. Aku boleh jamin kat korang, episod-episod yang akan datang, kalau korang tengok daripada awal episod ni, korang akan tambah knowledge korang step by step. Dalam trading ni, it's not about how fast you can profit, tapi bila you profit, you boleh consistent, you boleh kekalkan profit. You kena ingat, kalau korang nak trading, korang bukan nak trading hari ni je, tapi korang nak trade setiap hari, okay, selama mana yang korang nak. Alright, topik hari ni, topik bagi aku lah is sangat-sangat penting, okay, which is topik pasal trend. Okay, topik berkenaan dengan trend. Okay, dalam market, okay, siapa tahu dalam market ada berapa jenis trend? Cuba teka. Berapa? Okay, kalau korang cakap 3, salah. Kita hanya ada 2 trend. Okay, kita ada up trend dan kita ada down trend. Ketiga tu selalu orang cakap apa? Sideways. Sideways tu bukan trend. Sideways tu kita panggil dia trendless. Kita panggil dia choppy. Dia tak menunjukkan apa-apa trend harga. Jadi jom aku nak cerita kat korang pasal trend. Okay, alright guys. So, bila kita bercakap tentang trend, okay, ada 2 jenis. Satu kita panggil dia uptrend. Okay. Satu kita panggil dia downtrend. Okay. Cerita dia, kenapa korang nak kena belajar pasal trend. Okay. So, trend ni sangat penting. Kalau korang kenal Dow teori, kalau kenal Dow Jones tak? Dow and Jones. So, diorang ada keluarkan satu teori, namanya Dow teori. Salah satu teori yang dia keluarkan adalah price move with trend. Maksudnya apa? Harga bergerak mengikut trend. Okay, kejap lagi aku tunjuk dalam chart kenapa korang kalau nak selamat, korang trade menggunakan trend. Okay, trade with the trend, jangan against the trend. Okay, itu adalah salah satu cara paling mudah korang nak buat duit. Okay, trade bersama trend. Okay, so kenapa penting? Sebab korang nak increase korang punya profitability ratio, kadar kebarangkalian profit. Okay, right. So, kenapa untuk nak belajar? Sebab korang kena ingat tadi I dah cerita tentang Dow theory. Okay, dia cakap apa? Price move with trend. Alright, so jom I nak cerita tentang uptrend dulu. Okay guys, dalam pergerakan uptrend, okay, dalam pergerakan uptrend, okay, harga dia akan banyak bergerak ke arah menaik. Okay, so contoh kalau you tengok dalam chart, harga tu akan bergerak macam ni. Macam ni, naik banyak, tu turun sikit macam ni, naik banyak, turun sikit, naik, turun sikit, naik. Okay, jadi pergerakan keseluruhan dia adalah menaik. Okay, ini juga kita panggil dia sebagai bullish. Okay, ingat tak hari tu ada cerita tentang 2 binatang tu? Okay, kita panggil tengah bullish market, bullish trend. Okay, so di mana market sentiasa bergerak, harga lebih tinggi. Okay, dia naik banyak, ingat kunci dia naik banyak, dia turun sikit, dia naik banyak lagi, dia turun sikit, dia naik banyak lagi, dia turun sikit, lepas tu dia terus naik banyak. Okay, jangan risau, sekejap lagi aku akan tunjukkan dalam chart macam mana korang boleh identify benda ni. Okay, so lagi satu kita ada downtrend. Alright, kita ada downtrend. Okay, so bila dalam downtrend macam mana? Harga akan banyak nak bergerak ke arah bawah lah. Okay, jadi dia akan turun, dia naik macam tu, sideways, turun sikit, naik atas, turun, naik, sideways macam ni, turun lagi, macam ni. Okay, so dia akan turun banyak, naik sikit, turun banyak, naik sikit, turun banyak, naik sikit, turun banyak, lepas tu dia naik sikit, tu turun balik lagi banyak. Okay, ni adalah pergerakan dia dalam downtrend. Bila dalam uptrend, okay, korang kena faham satu benda, which is dalam uptrend lah banyak mentality ataupun banyak
persepsi positif dalam market. Okay, bila market tengah bullish, maksudnya ekonomi tengah bagus dan banyak orang yang tengah membeli. Okay, dalam trading kalau korang nak tahu satu rahsia, okay, okay, kalau you nak profit, okay, you tak boleh trade bersama public. Ini rahsia besar ni sebenarnya. Okay, kalau korang nak buat duit dalam stock market for long term, korang tak boleh trade bersama public. Okay, korang kena make sure you are against the public. Okay, jangan risau, benda ni aku akan explain as kita go along the chapter, the episode semua. Okay, korang jangan risau, tapi ni aku just teaser sikit kat korang. Okay, sangat-sangat penting. Ingat, you nak buat profit long term, kita tak trade with the public, kita trade against the public. Alright, okay. Okay guys, so uptrend dengan downtrend. Okay, so bila downtrend pula, okay, market dia akan bearish. Kita panggil dia bearish market. Okay, di mana harga daripada atas dia akan jatuh ke bawah. Okay, so dalam bearish market banyak orang akan menjual. Okay, mentality ekonomi tak bagus, ekonomi tak perform. Okay, cuba korang tengok contoh. I buka satu chart. Okay, cuba I buka dekat sini bursa. Okay, korang tengok chart bursa kita. Kita tengok sama ada dia uptrend ataupun dia downtrend. Korang boleh type dekat trading view. Okay, by the way, siapa yang tak ada trading view lagi, tolonglah ada. Okay, so link dekat bawah dalam link free charting tu, korang boleh klik je dekat situ. Lepas tu pergi je klik logo trading view. Okay, alright, contoh dekat atas FBMKLCI. Okay, klik kat sini. Okay guys, kita buka time frame 1 hari. Okey, cuba korang bagi tahu dekat aku, apa yang korang nampak? Uptrend ke downtrend? Okey, I zoom out sikit. Situ. Okey. So untuk siapa yang tak nampak, cuba korang tengok pergerakan daripada sini ya. I lukis kat sini, jangan worry. Okey guys. Cuba tengok pergerakan market. Okey. So you dah tengok sekali harga terendah dekat sini, ini harga yang paling tinggi. Jadi nampak tak? Pergerakan dia banyak menurun ke bawah. Okay, so kalau kita tengok bursa sekarang ni, dia tengah overall bearish trend. Okay, sebab apa? Sebab dia turun, dia naik sikit. Okay, nampak tak? Dia tak dapat nak sampai ketinggian yang sebelum dia. Okay, dia turun banyak. Bila dia naik lebih rendah. Dia turun banyak, bila dia naik lebih rendah. Dia turun banyak, dia naik lebih rendah daripada yang harga yang sebelumnya. Ini kita panggil dia membuat satu pergerakan lower high, lower high, lower high, lower high. Okay, contoh dekat sini dia ada high price. Okay, next high price kat sini tapi lebih rendah daripada harga sebelum. Next high price dekat sini lebih rendah daripada sebelum. Next high price dekat sini dia lebih rendah daripada sebelum. Next high price kat sini lebih rendah daripada sebelum. Okay, itu tanda pertama dia tengah bergerak dalam downtrend. Okay, yang kedua, dia akan membuat, bila tengah downtrend, dia akan membuat pergerakan lower low, lower low, lower low. Okay, contoh, ini harga terendah, dekat sini kita panggil dia low. Next, harga rendah dia turun lebih rendah daripada harga yang sebelum ni. So, ni lower low. Next, harga rendah kat sini, dia membuat lower low. Next, harga rendah kat sini, dia buat lower low. Next, harga rendah, bawah ni. Okay, so dia buat pergerakan lower low kat sini. Okay, so ini nama dia pergerakan downtrend. Okay, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low, lower low. Okay, alright. Okay, cuba kita tengok pergerakan uptrend pula. Kita tengok dalam chart bursa yang sama. Okay, cuma kita ke belakang sikit. Okay, alright, kita tengok belakang sikit. Okay, cuba tengok pergerakan dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Alright, cuba tengok pergerakan dekat sini ya. Okay, alright. So ingat tadi ya, dalam downtrend dia akan membuat lower high, lower high, lower high. Lepas tu lower low, lower low, lower low. Dalam uptrend dia akan buat higher high, higher high, higher high dan juga higher low, higher low, higher low. Okay, so cuba tengok kat sini ya. So kita tengok tanda yang pertama dulu, which is dia membuat higher low. Okay, bila harga tu turun, okay, dia akan turun lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Alright, cuba tengok dekat sini ya. Okay guys, kat sini, ini harga terendah. Okay, dia naik atas, dia turun bawah. Ni harga rendah dia. Dia naik atas, dia turun bawah. Ni harga rendah. Naik atas, turun bawah, harga rendah. Naik atas, turun bawah, harga rendah. Okay, so sampai dekat sini. Lagi explain
Alright. Okay, so ini harga terendah, ni harga low dia. Okay, next, low dia lebih tinggi. Dia membuat higher low, HL. Dia naik atas lagi, dia membuat higher low. Dia naik atas lagi, dia buat higher low. Dia naik atas lagi, dia buat higher low. Okay, so harga terendah dia makin lama makin naik. Walaupun dia turun, okay, tapi dia lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Okay, so tanda yang kedua ialah dia membuat higher high, higher high, higher high. Okay, which is dekat sini bila dia naik. Okay, ni harga yang tertinggi sebelum ni. Kat sini kita ada dia punya high price. Bila dia naik, dia buat second higher high. Dia naik atas lagi kat sini, dia buat higher high. Dia naik atas kat sini, dia membuat higher high. Dia naik sampai atas ni, dia membuat higher high. Okay, jadi boleh nampak tak pergerakan chart ni? Okay, bila dia tengah uptrend macam mana, bila dia tengah downtrend macam mana. Okay, so bila dia tengah uptrend, dia membuat higher high, higher high, higher high. Okay, dan dia lagi satu ialah dia membuat higher low, higher low, higher low. Okay, so ini dua karakteristik kalau paling mudah korang nak tengok benda tu tengah downtrend ataupun tengah uptrend. Okay, so jadi kenapa I cakap, okay, kalau you nak senang buat duit, okay, you kena trade the trend. Okay, maksudnya kalau trend tengah bullish, you kena cari dekat mana you nak beli. Kalau market tengah bearish, okay, you kena cari dekat mana you nak jual. Alright, jom kita pergi balik ke contoh. Okay, cuba tengok dekat sini je. Okay, kita tengok. Alright, I buka chart lain. Contoh kita buka Nestle. Alright, kita buka chart Nestle atas ni. Okay, cuba tengok Nestle. Okay, first kita tengok dulu Nestle. Adakah dia tengah membuat high ke, lower low ke? Okay, ni chart ni. Okay, kita tengok dekat sini So, dekat sini kita panggil market dia tengah buat apa? Market sangat-sangat sideways. Nampak? Okay, so bila sideways dia buat high lebih kurang yang sama dan low lebih kurang yang sama. Okay, so kalau korang newbie baru bermula nak trading, aku suggest korang elak market yang choppy ataupun elakkan market yang sideways. Okay, right. Kita cuba cari. Okay, okay, ni cantik. Okay, so untuk chart Nestle, okay, untuk chart Nestle. Okay, so cuba you tengok daripada Oktober 2018 kat sini. Okay, sampai Mac 2019 kat sini. Okay, sampai Mac 2018. Okay, so daripada sini sampai sini. Okay, so cuba korang bagi tu satu jawapan kat aku. Dia tengah downtrend ke tengah uptrend? Okay, so dia tengah uptrend. Okay, right. So cerita dia kenapa I cakap you kena trade bersama trend kalau you nak selamat. Okay, paling mudah kita pakai probability. Okay, you kena ingat dalam trading ni is all about probability. Dia ibarat macam korang bermain korang main sports lah. Okay, I dah pernah explain benda ni. Okay, I explain balik kat korang. Okay, katakanlah you main sports, main bola lah, contoh main bola. Okay, main bola you dah ada you punya player apa semua. You ada striker, okay, you ada midfielder, you ada defender, goalkeeper apa semua. Okay, so bila you start nak main bola ni, okay, bila you nak start main bola, I boleh tanya kat you, boleh tak you jamin you akan confirm menang perlawanan tu? Tak boleh. Of course tak boleh. Tak ada siapa pun boleh. Okay, unless korang Tuhan lah. Okay, so of course you tak boleh nak menang perlawanan tu. Okay, tak boleh nak confirmkan kemenangan dalam permainan bola sepak. Apa yang kita boleh buat untuk nak naikkan chances, okay, naikkan kebarangkalian yang korang akan menang dalam perlawanan tu? Okay, kita pilih player yang bagus, kita pilih striker yang power. Tengok history striker ni dah banyak buat score. Okay, bila buat free kick boleh terus masuk gol, buat penalty tak pernah tak masuk gol. Okay, you cari defender yang power, you cari goalkeeper yang power kan. Goalkeeper ada tangan 6 ke kan. Okay, lepas tu you buat strategi. You nak buat 4-3-3 ke tak kisahlah, 4-3-2 benda semua, you nak buat strategi. Okay, menggunakan orang yang betul, strategi yang betul. Jadi kebarangkalian korang nak menang tu tinggi. Sama juga dalam trading. Okay, dalam trading ni dia sebenarnya dia macam game. Right? It's about korang punya strategi apa yang paling terbaik, yang suitable dengan diri korang. Okay, membuatkan korang rasa selesa untuk nak trade.
dan ada chances korang boleh buat duit. Okay, you takkan 100% win dalam trading. I bagi tahu kat you kalau you expect you masuk dalam trading, you nak menang 100%, tolong lupakan. Confirm tak boleh. Okay, sebab dia sama. Dia sama macam korang buat masuk apa-apa perlawanan ataupun competition ataupun game kat luar sana. There's no 100% success rate. Paling power pun korang boleh pergi 99.99999%. Okay, masih ada 0.00001% yang korang akan kalah. Okay, itu yang paling power, strategi paling power. Okay, so dalam trading, bila aku cakap korang kena trade bersama trend, kita sebenarnya nak kira probability. Okay, so dalam episod yang lepas, I dah cerita tentang candlestick dengan time frame. Okay, you tengok episod 7. Okay, episod 7 I dah cerita tentang candlestick. Okay, di mana kalau candlestick kalau hijau, maksudnya harga untuk hari tu, okay, dia menaik. Okay, daripada harga contoh RM5 tutup market, dia naik sampai jadi RM10 contoh. Okay, kalau candlestick tu color merah, okay, maksudnya harga untuk hari tu daripada RM10 dia jatuh jadi RM5. Okay, so jadi bila korang nak beli sesuatu aset, you nak beli saham ke, you nak beli stock ke, you nak beli stock option ke, you nak beli forex ke, you nak beli commodities ke, you nak beli cryptocurrency ke, benda yang sama, okay, katakanlah you nak beli, okay, you nak long, kita panggil dia long kalau korang nak beli, kita panggil dia long. Kalau kita nak jual, kita panggil dia short. Okay, korang pakai benda ni. Okay, so katakanlah you nak long. Okay, maksudnya you nak beli. So, bila you nak beli, bila you nak make sure you dapat keuntungan, okay, you nak harga tu naik. Maksudnya you nak batang apa yang keluar? Batang candle color hijau. Kalau you beli, keluar batang pula kan? Okay. Keluar batang color merah. Okay, keluar red candlestick color merah. You beli, tiba-tiba dia naik sikit jadi color hijau, lepas tu zup, dia turun jadi color merah. Adakah you profit ke you loss? Of course you loss, right? So, bila korang membeli, okay, korang nak pastikan harga tu naik sebanyak yang boleh, betul? Korang nak make sure bila korang beli, harga tu naik sebanyak yang boleh. Okay, cuba tengok dekat chart Nestle ni. Okay, ini chart Nestle tadi you dah tahu dia tengah bergerak dalam uptrend. Okay, maksudnya harga sentiasa nak menaik. Okay, jadi bila Anda cakap kita pakai probability, okay, so probability you akan meningkat kalau candlestick hijau, sebab sekarang bila uptrend you kena belilah. Okay, kalau downtrend you kena jual. Okay, so bila tengah uptrend you nak fokus kepada membeli. Okay, so bila you beli, you nak harga tu naik. Okay, so maksudnya bila you beli, you nak candlestick color apa keluar? Color hijau, betul? You nak beli candlestick color hijau. Okay, so cuba you tengok daripada permulaan Oktober sampai dekat sini. Okay, sampai dekat Mac 2018. Okay, yang ni Oktober 2017, sorry. Ini 2017. Okay, yang ni 2018 Mac. Ni bulan Mac. Yang ni Oktober. Okay, lebih kurang dalam 6 bulan So, dalam masa 6 bulan, cuba you tengok daripada awal permulaan sampai hujung ni. Okay, cuba you kira candlestick color hijau berbanding dengan candlestick color merah, mana yang banyak? Okay, so kalau kita secara roughly sini dah 5, 3, okay, ada 36. Okay, okay, lebih kurang kan? Ada 36 candle color hijau. Nak kira sesuatu, kiralah sesuatu kan? Okay, dekat sini ada berapa? Ni, sini. Okay, ada 20 candlestick color merah. Okay, so probability untuk korang nak menang, okay, aku dah tahu confirm banyak lagi hijau lah sebab tengah uptrend, confirm lah banyak hijau. Okay, so probability untuk korang nak menang dalam korang punya mesh ni adalah sebanyak, okay, 36 per, tambah dua-dua ni per 56. Okay, so berapa persen tu? So 36 bahagi 56. Cuba bahagi. Dah jadi percentage. Okay, so 36 bahagi 56 darab 100%. 64%. Okay, maksudnya korang ada kadar kemenangan sebanyak berapa? 64% kalau korang beli. Okay, so bila korang beli mengikut trend, you akan ada profit ratio sebanyak 64%. Okay tak 64%? Okay lah. Okay sangat. Okay, tapi kalau korang nak jual time tu, okay, korang boleh loss sebanyak berapa? Okay, kalau korang short lah, contoh kalau nak short maksudnya you nak jual. Okay, you nak jual dan make profit. Okay, so korang punya probability untuk nak menang, dia akan jadi terbalik lah.
So kalau 64% korang boleh betul, maksudnya kalau terbalik, maksudnya you sell ataupun you short, you hanya ada peluang sebanyak 36% je untuk nak profit, nak buat duit. 36%. Okay. So jadi inilah sebabnya korang kena trade mengikut trend. Okay, kita tengok lagi satu chart lagi Tengok lagi satu chart. Ni Nestle, kita tukar Padini Okay, ni antara saham-saham yang I think ada pergerakan banyak jugalah kat dalam market Malaysia. Okay, cuba tengok Padini. Okay, Padini cuba tengok trend sekarang. Okay, kenapa kalau kita tengok macam sekarang ni banyak downtrend, okay, banyak bergerak ke bawah, okay, sebab apa? Sebab kebanyakan stok, okay, dia akan follow bursa, okay. Stok ni dia akan follow index. Ini nanti kita cover Stok ni akan follow. Jadi macam tadi you tengok bursa jatuh banyak kan. Jadi saham-saham dalam bursa tu pun dia akan jatuh lah. Sebab bursa ni dia jadi salah satu kayu ukur ekonomi negara. Jadi bila ekonomi negara tak banyak, jadi orang akan jual lah saham-saham dia sebab dia nak cash, nak duit. Okay. So kita tengok pada ni, kita rewind sikit ke belakang Allah, jatuh banyak pada ni. Okay, tak apa. Okay, kita tengok pada sini pun dah cukup dah. Okay, cuba tengok daripada sini So dekat sini, okay, cuba bagi tahu dekat aku, downtrend ke uptrend ni? Okay, so start daripada bawah ni. Kita start daripada April. Okay, April 2018 sampai atas ni. Ini harga puncak sampai Ogos. Okay, ni 08 2018, yang bawah ni 04 2018. Okay, which is lebih kurang dalam 4 bulan Okay, cuba tengok dekat sini dah memang confirm trend. Okay, sebab apa? Dia buat higher high dengan higher low. Okay, so bila harga dia naik, turun sikit, naik, turun sikit, naik, turun sikit, naik, turun sikit, naik lagi. Okay, sampai dekat sini dia jadi sideways. Okay, ada sebab bila market buat sideways, nanti I cover dalam season kedua. Okay, alright guys, cuba korang tengok dekat sini Ini dia buat pergerakan higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. Okay, HL, ni HL, HL, HL. Okay, higher low maksudnya harga lebih tinggi. So dan dia buat juga higher high. Contoh kat sini, ni harga harga tinggi, ni higher high, higher high, higher high, higher high, higher high, higher high, high high, bye bye. Okay, alright. So kat sini you dah nampak satu pergerakan uptrend. Jadi bila pergerakan uptrend, ingat nak selamat, buy, 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 buy. Okay, kalau tak buy, bye bye duit. Okay, alright. So ingat, cuba korang tengok dekat sini pergerakan market. You tengok daripada awal bulan 4, okay, daripada awal bulan 4 sampai ke bulan 8, you nampak tak? Candlestick color hijau akan lebih banyak daripada candlestick color merah. Okay, candlestick color hijau akan lebih banyak candlestick color merah. Jadi you kena fokus pada buy. Okay, so bila you trade bersama trend, trend tu dia akan menunjukkan lebih banyak candlestick. Kalau contoh bullish trend, dia akan keluar candlestick color hijau. Kalau keluar bearish trend, dia akan keluar candlestick color merah. Okay, jadi kalau you nak selamat, follow the trend. Okay, I tak cakap you tak boleh nak counter trend ke benda semua tu, itu boleh, tapi itu dah advance sikit. Okay, you kena ingat, you baru nak start. Okay, you kena step by step. Ni cara paling mudah. Korang try dekat demo account, tak ada masalah. You nampak harga tengah naik, you kena join the trend. So tadi I dah tunjuk korang dua contoh, satu dekat chart Nestle, lagi satu dekat Padini. Okay, kenapa korang kena trade bersama trend. Okay, so ingat tak tadi dia ada nombor 3 tadi, which is trendless. Okay, dia bukan uptrend, dia bukan downtrend. Apa yang korang kena buat? Okay, market ni lah yang I cakap you kena stay away. Maksudnya jangan masuk. Sebab apa? Jom. Okay, you tengok kat sini okay, cuba tengok dekat sini. Okay, so macam mana nak tahu market jadi sideways? Okay, you boleh tahu market ni sideways bila dia bergerak atas dan bawah harga dia dalam ranging yang sama. Okay, so dekat sini you boleh nampak dia tengah bergerak dalam sideways market. Okay, sebab apa? Sebab ni harga rendah, harga rendah, harga rendah, harga rendah, harga tinggi, harga tinggi, harga tinggi, harga tinggi. Okay, you nampak tak? Dia tak ada buat consistently higher high, higher high, higher high, ataupun dia tak ada buat lower low, lower low, lower low. Okay, jadi ini kita panggil dia sideways market. Okay, kenapa saya cakap choppy ataupun sideways market ni untuk korang kena stay away? Sebab
bilangan candlestick hijau dan merah lebih kurang sama, dia 50-50. Jadi bila you masuk, you ada hanya 50-50 chance yang korang akan betul. Okay, you hanya ada 50% chance yang benda tu akan betul dan ikut cara you. Okay guys, so you faham tak macam mana trend ni boleh effect korang punya trading? Okay, itu sebab penting untuk korang tahu trend apa yang tengah dia nak buat baru you enter the market. Jangan sesekali you masuk market tengok, ni boleh beli ni boleh jual ni. Jangan. You kena faham dulu apa market nak bagi tahu dekat you, baru you decide you nak long ataupun nak buy ataupun you nak short, short ataupun sell. Alright, so guys, itu je untuk sesi kali ni. Okay, so make sure kalau video ni banyak bantu korang, like, komen lah apa-apa kat bawah. InsyaAllah aku akan jawab. Komen jawab apa kalau you tak faham apa benda yang I cerita kat sini, yang I cerita private episode. Just komen kat bawah, insyaAllah I jawab. Ataupun korang nak buat video apa-apa ke, request je kat bawah. Okay, jangan risau. I dengar setiap komen korang. Okay, dan make sure tolong subscribe dan support the channel. Alright, so aku jumpa korang dalam episod seterusnya dalam Maru Mula Trade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.